www.cbp.com.my hari ini. Hello, CBP Kanada. Pengumuman waktu berbuka ini dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank Pertama, CBP. Maklumat lanjut layari www.cbp.com.my. Berikut disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 7 Ramadan 1444 Hijriah 29 Mac 2023. Negeri Sabah Zon 3 sempurna silabukan Kunat Lahadatu Sabat Tunku 6.17 minit malam, Zon 4 Tawau Balong Kalabakan Merotai 6.21 minit malam, Zon 7 Tuaran Tambaruli Penampang Kota Kinabalu Putatan Pabar Ranau Kota Beluk 6.28 minit malam, Negeri Sarawak Zon 2 Nia Berkenu Miri Sibuti Marudi 6.35 minit malam, Zon 7 Samaran Simunjan Serian Sebuyau Meludam 6.47 minit malam, Zon 8 Kuching Bau Lundu Sematan 6.50 minit malam, Negeri Johor Zon 2 Johor Baru Kulai Kota Tinggi Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan 7.15 minit malam, Zon 3 Pontian Keluang 7.16 minit malam, Zon 4 Batu Pak Muar Tangkak Segamat Gemasyo 7.19 minit malam, seluruh negeri Melaka 7.21 minit malam, Negeri 9 Zon 1 Tampin Jempol 7.20 minit malam, Zon 2 Kuala Pilah Rembau Jelebu 7.22 minit malam, Zon 3 Seremban Port Dickson 7.22 minit malam, seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.24 minit malam. Seterusnya Negeri Selangor Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Sepang Shah Alam 7.24 minit malam, Zon 2 Kuala Selangor Sabak Peronan 7.26 minit malam, Zon 3 Kelang Kuala Langat 7.25 minit malam, Negeri Perak Zon 1 Tapas Sling River Tanjung Malim 7.25 minit malam, Zon 2 Ipoh Batu Gajah Kampar Sungai Siput Kuala Kangsar 7.27 minit malam, Zon 5 Teluk Intan Bagan Datuk Kampung Gajah Seri Iskandar Beruas Parik Lumut Setiawan Pulau Bangkok 7.27 minit malam, Zon 6 Selamat Taiping Bagan Serai Parik Bunta 7.28 minit malam, Zon 7 Bukit Larut 7.31 minit malam. Berikutnya Negeri Pahang Zon 2 Rompin Pekan Muazzam Shah Kuantan 7.18 minit malam, Zon 3 Maran Ceno Jengka Temelok Bera Jerantut 7.21 minit malam, Zon 4 Bentong Raub Lipis 7.23 minit malam, Zon 5 Genting Sabah Jana Baik Bukit Tinggi 7.26 minit malam, Zon 6 Bukit Fraser Genting Highlands dan Cameron Highlands 7.30 minit malam. Negeri Terengganu Zon 1 Kuala Terengganu Marang Kuala Nerus 7.18 minit malam, Zon 2 Besok Setiu 7.20 minit malam, Zon 3 Hulu Terengganu 7.20 minit malam, Zon 4 Kemaman Lungun 7.18 minit malam. Negeri Kelantan Zon 1 Kota Baru Bacok Pasir Putih Tumpak Pasir Mas Tanah Merah Kuala Kerai Gua Musalera Ciko 7.22 minit malam, seluruh negeri Pulau Pinang 7.29 minit malam. Negeri Kedah Zon 1 Kota Star Kubang Pasu Bekok Sena 7.29 minit malam, Zon 2 Pendang Kuala Muda Yan 7.28 minit malam, Zon 3 Padang Kerak Sik Baling 7.28 minit malam, Zon 4 Baling 7.26 minit malam, Zon 5 Kulimanan Baru 7.28 minit malam, Zon 6 Langkawi 7.31 minit malam, Zon 7 Puncak Gunung Jerai 7.32 minit malam. Akhir sekali seluruh negeri Perlis 7.30 minit malam. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 7 Ramadan 1444 Hijriah 29 Mac 2023. Kami di IKIM Inspirasi Informa Islami mengucapkan kepada seluruh muslimin dan muslimat selamat berbuka puasa. Pengumuman waktu berbuka itu tadi dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank Pertama, CBP. Maklumat lanjut layari www.cbp.com.my. Langgan produk atau perkhidmatan Co-op Bank Pertama, CBP, dan rebut peluang untuk menangi sebuah kereta BMW 2 Series dan pelbagai hadiah lain yang berjumlah lebih RM1 juta melalui kempen Hello CBP yang bermula hari ini sehingga 31 Disember 2023. Tunggu apa lagi? Jom ke cawangan CBP berdekatan anda atau layari www.cbp.com.my hari ini. Hello, CBP Kanada. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر
عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan. Ayuh kita lipat gandakanlah rezeki kita di bulan yang mulia ini dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Assalamualaikum, hai, saya Aiman Siddiq. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada semua, untuk semua yang mendengar IKIM, dan semoga puasa ni dapat memberi rasa yang sempurna pada semua. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman. Yang meraih kehadirannya lah dijanji bulan yang sungguh istimewa, Ramadan yang dinanti menjengah kembali dan aku biarkan dia berlalu pergi. Ramadan berpuasa, pertahankan sucikan jiwa. Ramadan tambah ibadah, jaga sabar, tumpul pahala. Ramadan banyak sedekah, ringankan beban, bantu yang susah. Ramadan baiki diri, sifat mahmudah. Yang meraih kehadirannya lah dijanji bulan yang sungguh istimewa, Ramadan yang dinanti menjengah kembali dan aku biarkan dia berlalu pergi. Ramadan berpuasa, pertahankan sucikan jiwa. Ramadan tambah ibadah, tingkatkan sabar, tumpul pahala. Ramadan banyak sedekah, ringankan beban, bantu yang susah. Ramadan baiki diri, hiasi dengan sifat mahmudah. Ramadan yang dinanti pastikan berlalu pergi. Takkan aku biarkan ia pergi.
sejuta barakah Ramadan bersama Haluan. Satu medan untuk kita berkongsi rezeki bersama mereka yang memerlukan di dalam dan luar negara. Penerima adalah daripada kalangan asnaf, anak yatim, ibu tunggal dan ramai lagi. Sumbangan dibuka untuk iftar, permakanan, bantuan sara hidup, pendidikan dan wakaf. Untuk maklumat lanjut, hubungi hotline 011-2051-1909 atau layari barakahramadan.com. Barakah Ramadan dengan memberi. Kucing 93.7 FM. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Firman Allah dalam surah At-Talaq ayat ke-7 yang berbunyi, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. maksudnya siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah daripada apa yang dikurniakan Allah kepadanya. Sebenar hampirnya Ramadan, Serantau Muslim bawakan kepada anda Ustazah Isfadiah untuk tahu kelebihan sedekah. Jom dengarkan. Assalamualaikum sahabat pendengar sekalian. Saya Ustazah Isfadiah. Antara amalan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bersedekah. Dan Abdullah Ibn Abbas menceritakan bahawa Nabi merupakan insan yang paling dermawan, dan kedermawanan baginda lebih hebat lagi di bulan Ramadan sehingga ia disifatkan sebagai ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, yang bermaksud melebihi angin yang berhembus. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi bersedekah tanpa banyak fikir, dan Nabi bersedekah dengan memberi yang banyak manfaat. Tuan-puan, Ramadan adalah masa yang terbaik untuk kita bersedekah, kerana sedekah ini juga ibarat penawar. Ia melapangkan kesempitan hidup kita, ia rapatkan ukhuwah dan kasih sayang di antara kita, ia menambah luaskan rezeki kita, malah ia juga menyembuhkan penyakit. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Baca talbiyah, Mat. Iyalah, Mak Su. InsyaAllah saya nak ke umrah hujung bulan ni. Ya ke, Mat? Dengan siapa? Dengan Zahazan Travel. Ustaz Zahazan ada syarikat pelancongan ke, Mat? Iyalah, Mak Su. Ramai dah pergi umrah dengan Zahazan Travel. Ada banyak lagi destinasi yang Zahazan Travel kendalikan. Selain umrah, seperti Balkan, Uzbekistan, Baitul Maqdis, Turki dan Eropah pun ada. Ramai yang dah pergi dan sedang buat tempahan dengan Zahazan Travel ni. Macam mana nak pergi dengan Zahazan Travel ni, Mat? Senang je, Mak Su. Hubungi 011-5862-9475 atau layari www.zahazantravel.com. Dikala kita sedang menikmati betapa mudahnya untuk mendapatkan air bersih, saudara kita di Yaman Allah uji sebaliknya. Mereka terpaksa berjuang untuk mendapatkan setitik yang berharga. Ramadan kali ini lebih perit buat mereka. Siangnya mereka berpuasa dan malamnya pula masih belum tentu adakah punya juadah untuk berbuka. Maka dengan itu, kami di Kasih Insan Malaysia merasa terpanggil untuk mengajak anda berkongsi keperitan Ahlul Yaman. Berkongsi rasa dengan bantu meringankan beban mereka. Kita bantu mereka dengan menyalurkan lori-lori air bersih untuk mereka gunakan sepanjang Ramadan kali ini. Bersama kita sahut seruan sedekah yang paling utama, seperti mana yang diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sedekah ataupun infak yang paling afdal adalah memberi air. Dan di dalam riwayat yang lain pula ada disebutkan Allah beri keampunan kepada orang yang beri minum kepada haiwan yang sedang dahaga. Andai as-sebab haiwan pun Allah beri keampunan, apatah lagi bila mana kita hilangkan dahaga hamba Tuhan, dan mereka itu Ahlul Yaman.
sasaran kami 1,000 lori sepanjang Ramadan kali ini. Bakal kami edarkan ke Taiz, Ma'rib, Hudaidah dan banyak lagi kawasan-kawasan terkesan teruk akibat peperangan. Konsep kami, tiada penangguhan dalam kebaikan. Sebaik kami terima bantuan, sesegera mungkin kami salurkan. Anda boleh terus hubungi 012-703-0788 atau layari kasihinsan.org. Pantau aktiviti kami di Facebook Kasih Insan atau hubungi segera 012-703-0788. Rebut yang terbaik dari yang terbaik. Kasih Insan, kasihi Yaman. Balik Pulau Pinang 102.7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Sutu Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM. Bersama saya Mona Syazman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan Alhamdulillah untuk jam kedua bersama Destinasi kita akan bersama rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami. Dan untuk rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami boleh tonton di YouTube IKIM Media, dan untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0129-004-004 atau boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Dan untuk petang ini Alhamdulillah kita akan bersama kembali bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Fellow Utama Merangkap Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ada talian pada waktu ini bersama kita. Doktor, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar doktor? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramadan Karim doktor. Allahu akram. Alhamdulillah. Terima kasih doktor masih meluangkan masa untuk Fas'aluna pada petang ini walaupun sibuk macam mana pun. Alhamdulillah untuk kira episod terakhir lah untuk musim ini bersama doktor. Dan insya-Allah bersama doktor akan membincangkan tentang puasa meningkatkan kesabaran. Itulah memang tajuk yang sesuai sangat doktor untuk kita bincangkan untuk petang ini. Mungkin untuk permulaan ini kita nak mukadimah bersama doktor tentang apa kaitan puasa dengan kesabaran. Silakan doktor. Terima kasih Mona. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, kurnia dan keizinan dari Allah. Kita dapat bersama-sama lagi dalam rancangan Fas'aluna. Dan Alhamdulillah kita juga bersyukur kerana kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam bulan yang penuh keberkatan, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak, yang banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan untuk orang yang dapat menghadapi bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan penuh muhasabah diri. Dan insya-Allah dengan segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, seperti berpuasa, seperti membaca Al-Quran, seperti kita melakukan solat-solat sunat, tarawih dan lain-lain lagi, ganjaran yang diberikan, disediakan Allah Ta'ala cukup besar. Dan di bulan ini juga sebagaimana disebut oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW bahawasanya bulan ini pintu kebaikan itu cukup besar, kerana pintu-pintu syurga juga dibuka, pintu-pintu neraka itu ditutup, dan syaitan-syaitan itu diikat. Semuanya merupakan cerminan dan gambaran terhadap kebaikan-kebaikan yang begitu banyak yang akan dicapai oleh manusia di bulan penuh keberkatan ini. Dan kita hari ini nak bercakap tentang satu kebaikan ataupun satu nilai murni yang cukup tinggi yang kita akan dapat
apabila kita melalui bulan Ramadan, khususnya dalam kita melakukan ibadah puasa yang dalam Al-Quran disebut sebagai matlamatnya adalah untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu satu sifat yang amat tinggi, iaitu sifat sabar. Kerana apa puasa itu berkait dengan sabar? Kerana puasa itu dan sabar itu mempunyai matlamat yang sama, iaitu matlamatnya ialah matlamat al-imsak, untuk menahan diri, khususnya menahan diri dari serangan ataupun tentangan yang datang daripada salah satu daripada unsur penting yang Tuhan jadikan dalam diri kita, iaitu unsur syahwaniyah ataupun unsur syahwat, unsur nafsu. Dan kalau menurut huraian Imam Al-Ghazali rahimahullah yang banyak menghuraikan tentang hakikat insan, hakikat diri insan, khususnya diri dalaman insan, iaitu roh dan jiwa, dalam diri manusia itu sentiasa berlaku pertentangan, peperangan antara dua penggerak, dua kelompok tentera. Yang pertama dipanggil al-ba'is ad-din, penggerak keagamaan, yang tugasnya ialah untuk menggerakkan kita ke arah perkara-perkara yang baik, menggerakkan kita ke arah perkara-perkara keagamaan, menggerakkan kita ke arah ubudiyah, ketundukan yang tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dipanggil al-ba'is al-iman, penggerak kepada perkara keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi penggerak ataupun itu dipanggil al-ba'is al-syahwah, penggerak ke arah perkara-perkara yang buruk. Jadi dalam diri insan itu sentiasa ada pertentangan antara dua ini. Dan sabar itu adalah apabila al-ba'is al-iman itu, penggerak keimanan itu dapat bertahan, malah dapat maju ke depan menentang penggerak yang satu lagi, iaitu penggerak ataupun tentera syahwaniyah itu, tentera syahwat, al-ba'is syahwah itu. Jadi sebab itulah sabar ini dia merupakan satu sifat yang cukup unik kepada insan. Kenapa? Kerana sifat sabar ini dia tak ada pada haiwan. Kerana haiwan itu dia ada hanya al-ba'is syahwah saja, dia ada hanya tentera syahwat saja. Dan setiap hari dia akan sentiasa mencari sesuatu yang akan memenuhi syahwatnya. Maknanya yang sentiasa menang saja dalam dirinya itu adalah tentera syahwat. Sementara ada satu lagi makhluk Tuhan yang Tuhan jadikan selain daripada haiwan dan manusia ini, iaitu malaikat. Malaikat ini pula dia al-ba'is al-iman itu sentiasa menang saja. Tentera iman dan tentera agama itu sentiasa menang dalam diri mereka, kerana malaikat itu hanya dijadikan ada iman, ada akal, tetapi tidak ada syahwat. Sebab itulah yang hanya mampu untuk berfikir berdasarkan iman, berdasarkan ilmu dan akal yang Tuhan berikan ini, mereka boleh berfikir dan akhirnya berusaha untuk melawan elemen syahwat itu. Hanya manusia saja. Kemampuan tu hanya ada pada manusia saja. Iya, doktor. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas insya-Allah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika doktor. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp Punti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Estamos
معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan yang mengajar insan supaya sentiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Insan di bulan Ramadan meninggalkan sesuatu yang halal untuknya semata-mata taat kepada perintah Allah. Kerana itu Ramadan mengajar untuk lebih senang meninggalkan sesuatu yang sudah jelas akan keharamannya di dalam Ramadan malah di luar Ramadan. Ramadan adalah bulan untuk mentarbiahkan insan supaya sentiasa nafsunya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak banyak makan, sentiasa berusaha untuk menjadikan malamnya itu dibangunkan dengan solat tarawih, membaca Al-Quran. Berusaha untuk mendidik jiwa supaya jangan sangat sayangkan harta dengan banyak bersedekah. Mendidik jiwa supaya ingat akan kelaparan dan kesusahan orang-orang yang lapar dan orang-orang miskin dan susah. Demikian semuanya ada di dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini, bulan Ramadan, bulan yang mulia dan bulan tarbiyah. Selamat menjalani ibadah Ramadan dan ibadah puasa. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wa billahi taufiq. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Akan terjadi. IKIM, inspirasi Inforia Islami. عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري ومسلم. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya dan dari manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM untuk rancangan Fas'aluna, tahniahlah kami. Dan masih bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Fellow Utama Merangkap Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama untuk kita membincangkan tentang puasa, meningkatkan kesabaran. Dan untuk petang ini bersama doktor, kita nak sambung kembali bersama doktor untuk kita nak tahu bagaimana pula doktor untuk kita meningkatkan kesabaran dalam bulan Ramadan ini. Biasanya orang buat alasan doktor, puasa semua tak sabar sampai nak tunggu nak tunggu maghrib pun tak sabar juga. Bagaimana kita nak meningkatkan kesabaran ni doktor, silakan. Okey, terima kasih. Sama. Kita sebutkan tadi bahawasanya puasa ini ataupun sabar ini dia merupakan satu nilai yang cukup tinggi sebenarnya, kerana ia memerlukan akal kita sebenarnya untuk berfikir, bukan sekadar kesungguhan kita, tetapi juga kesungguhan kita untuk kita bertahan dengan syahwat kita itu, nafsu kita itu datang daripada dua perkara. Mana? Satu, datang daripada keimanan kita atau makrifah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada hari akhirat, kepada syurga dan neraka, kepada pahala dan dosa, kan? Kita
kita belajar tu, kita faham dan kita yakin perkara tersebut dengan begitu mendalam. Dan daripada kekuatan iman itu ditambah dengan kekuatan akal kita. Sebab tu saya katakan tadi bahawa sabar itu dia hanya milik manusia, dan bukan sekadar milik manusia saja. Dia tak ada pada haiwan, dia tidak ada pada malaikat. Dia merupakan milik manusia yang berakal, yang betul-betul berakal. Sebab itu pada anak-anak kecil pun dia tak ada sabar. Dia tahu dia nak ikut dia punya nafsu saja. Kalau dia nak sesuatu tu dia akan menangis, dia akan sungguh-sungguh nakkan juga. Sebab apa? Sebab dia tak ada elemen berfikir itu. Orang gila pun dia tidak ada sabar kerana apa? Dia tidak boleh memikirkan akibat sesuatu perkara yang dilakukan itu. Jadi sifat sabar ini dia terhasil dari dua faktor penting dalam diri manusia, iaitu satu faktor iman. Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sungguh-sungguh, keyakinan kita terhadap kebaikan-kebaikan yang ada, dan yang keduanya akal kita, pemikiran kita yang boleh fikir. Kalau kita buat ini nanti akan berlaku benda yang tidak baik, kan? Jadi hasil daripada dua itulah yang kita dapat bersabar, dan daripada sabar itulah nanti akan menjadikan manusia itu jadi lebih mulia kedudukannya. Dan Ramadan ini merupakan medan untuk kita benar-benar mempraktikkan dua perkara tu, Mona, yang menghasilkan sabar itu. Sebab itu Mona kata tadi, kalau orang tak sabar pada bulan Ramadan ni, tahu nak marah ke sebab apa? Sebab lapar, kan? Tapi kalau iman kita tinggi, sebab itu hadis tu katakan man qama ramadana imanan wa ihtisaban, kan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa yang melalui, ada yang kata, ada yang hadis yang kata man sama, ada yang kata man qama. Maknanya siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan, itu satu faktor iman tadi. Sebab itu kalau yang tak sabar tu kebanyakannya, kenapa? Kerana kita tak cukup kuat iman kita. Ni rukun ni, kan? Rukun iman dan rukun Islam juga. Puasa tu rukun Islam. Keyakinan kita kepada Tuhan tu rukun iman. Kalau tak kuat kedua-duanya itu, maka sukar untuk orang meningkatkan sifat sabarnya ketika dia melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Yang keduanya, faktor dia faham matlamat dan juga tujuan puasa ini. Kerana tujuan puasa ini adalah untuk kita akhirnya memperkukuhkan jiwa rohaniah kita itu. Sebab itu orang yang benar-benar kuat akalnya, imanan wahtisaban, kan? Dia kuat imannya dan dia sentiasa berkira-kira, bersungguh-sungguh perkiraannya itu. Kita ni kalau bab duit, bab dunia ni kita, dahsyat perkiraan kita. 10 tahun kita dah target dah nak dapat berapa juta, contoh. Yeah. Tapi kalau bab rohaniah, bab ibadah, bab keimanan ni, kita tidak betul-betul merancang dan ihtisab diri kita, tidak muhasabah diri kita bersungguh-sungguh. Sedangkan hadis itu mengatakan orang yang beriman dan kuat ihtisabnya, muhasabahnya itu, insya-Allah dia akan diampunkan Tuhan hasil daripada ibadah yang dia lakukan ini. Jadi sebab itu apa yang kita kena lakukan untuk memperkukuhkan iman kita ni, orang, satu, tauhid kita kena kuat. Kita kena kembali memperkuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk saja Ramadan itu kita kena tukar cermin mata kita ni, kan? Cermin mata ni kita mesti cermin mata keimanan. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena lihat apa sahaja yang datang bersama-sama bulan Ramadan ini daripada kacamata iman. Kerana ganjaran-ganjaran yang Tuhan sediakan untuk ibadah dan juga amalan-amalan puasa ni semua bentuknya bentuk spiritual. Dia bukan nampak tiba-tiba je puasa sehari, esok emas turun daripada langit. Siapa cukup je puasa, turun emas, turun duit berguni-guni depan dia. Tidak. Tetapi ganjaran yang dijanjikan itu sebenarnya dalam bentuk ukhrawi, di akhirat nanti, dan dalam bentuk pahala yang cukup tinggi nilainya, dan kita hanya akan dapat di akhirat nanti berbekalkan kekuatan iman kita terhadap Allah dan juga terhadap hari akhirat yang merupakan tempat diberi
kedua ilmu juga. Kan, ilmu dan akal kita juga kena kuat. Kerana apa Mona? Kerana iman kuat tapi bila lapar tu kadang-kadang tergugat juga kan. Tapi kalaulah kita bermuhasabah diri, kalau kita puasa ini Allah, kita akan kuat kita punya jiwa kan. Dia kena fikir tu. Maknanya dia satu keyakinan, satu lagi tafakur, berfikir itu. Sentiasa memikirkan akibat-akibat yang baik. Sebab itu kalau orang yang tak kuat benda-benda itu, syahwat itulah yang dia dahulukan. Kenapa? Kerana dia tidak melihat akibat-akibat yang akan berlaku sekiranya dia mendahulukan syahwatnya berbanding dengan keimanannya. Itu antara perkara yang boleh diambil perhatian kalau kita nak memperkukuhkan kesabaran kita. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp kunci 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube Wikimedia. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Johor Bahru 106.2 FM. Secara semula jadi manusia itu ada 4 sifat. Yang pertama disebut sebagai quwwah nutqiyah. Yang kedua kerana manusia itu ada yang disebutkan sebagai quwwah bataniyah. Yang ketiga adalah kerana manusia itu ada quwwah syahwiyah farjiyah. Dan yang keempat kerana manusia itu secara semula jadi ada quwwah ghadabiyah. Kita tak boleh lari. Kerana itu Allah datangkan syariat daripada setiap rumuk dalam ilmu fiqh itu untuk memimpin setiap kekuatan yang ada dalam diri kita. Quwwah nutqiyah hanya dikawal dengan rumuk ibadat. Quwwah bataniyah, perut kita yang perlukan itu dan ini tetapi dikawal dengan rumuk muamalat. Syahwiyah farjiyah maka dikawal dengan rumuk munakahat. Dan quwwah ghadabiyah dikawal dengan rumuk jenayat. Pastinya ada dalam diri kita, tetapi kalau kita mengambil ringan dan kita tidak mengawalnya, maka pada bila-bila masa dia mula mengawalnya. Ikuti laman dicipta untuk memenuhi keperluan, bukan keinginan manusia. Orang beriman cukup dengan yang sedikit, manakala yang kufur tidak akan puas, sekalipun dengan yang banyak. Mana kita nak rasa bersyukur? Bila kita rasa ada nikmat dan ada kelebihan, barulah kita syukur. Kalau kita rasa kurang saja, kita tidak akan bersyukur. Jadi bila kita ada rasa bersyukur, inilah yang dikatakan law of gratitude. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, semuanya dalam bentuk baik dan buruk. Yang buruk itu sudah pasti dalam Al-Quran dan Hadis itu dilarang kita melakukannya dan ditegah dalam bentuk akhlaknya buruk lah. Bukan kita kata, suka hati aku lah, apa baik dan buruk kan, aku ada otak, aku boleh fikir sendiri. Betul, akal kita ni pun punya peranan. Kita boleh memikirkan sesuatu itu baik dan buruk, khususnya dalam bentuk kegunaan amali dia. Contoh, mikrofon. Bila dah setiap hari dia menolong dan membantu DJ bercakap. Kalau tidak, DJ cakap dengan batu dan kayu dan besi, tak ke mana-mana, tetapi besi canggih betul sehingga kita bercakap satu dunia boleh dengar. Itu menunjukkan ini satu benda yang baik, lebih dari segi dia punya utility dia. Ada benda yang buruk yang berkait dengan akhlak, macam kita mengumpat, buruk dari segi kerohanian, buruk dari segi kemanusiaan. Kalau orang melakukan tu, kemanusiaan akan runtuh. Bayangkan kalau orang semua mengumpat, menipu, memfitnah misalnya, habis rosak satu masyarakat. Bukanlah rosak maknanya tiba-tiba muka jadi kedut, muka dia jadi tiba-tiba jadi buruk. Dia kan masih handsome lagi, tapi buruk dari segi kerohaniannya buruk, akhlaknya buruk. Negeri 9, 102.7.
Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami, dan Alhamdulillah masih bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Shahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Untuk petang ini masih membincangkan tentang puasa meningkatkan kesabaran, dan untuk petang ini bersama Doktor, Alhamdulillah saya teringat Doktor satu ayat dalam Al-Quran dari surah Az-Zumur yang kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itulah antara ganjaran-ganjaran yang akan diberikan kepada orang yang bersabar, dan khusus untuk kesabaran dalam bulan Ramadan ini, mungkin Madrasah Ramadan ini akan bawa ke 11 bulan yang akan datang, insya-Allah, untuk kita nak bertarbiyah diri dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Mungkin kita nak tahulah juga, Doktor, adakah kesabaran tu ada tingkatan-tingkatan yang tertentu? Silakan, Doktor. Ya, terima kasih Mona. Ayat yang Mona sebut tadi pun menarik. Bila Allah mengatakan bahawa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang sabar ini dia punya ganjaran itu tidak ada batasan. Betul. Tidak terhitung dia punya tu. Dan itu menarik sebab puasa juga Allah Ta'ala bercakap benda yang sama. Dalam satu hadis kursi Allah mengatakan bahawa as-siyam ni fahuwa li wa ana ajzi bihi. Siyam ini atau puasa ini adalah untuk aku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Itu menunjukkan bahawa ganjaran itu pun special lah tu. Dia tidak ada tertentu kan. Selalunya ada 70 kali ganda kan, berapa kali ganda. Tapi siyam ini, puasa ini dia memang bighairi hisab. Dan kalau kita nak kaitkan dengan ayat Quran yang mengatakan bahawa orang-orang yang sabar itu juga ajruhum bighairi hisab, bahawa dia punya ganjaran bighairi hisab. Jadi maksudnya semangat puasa itulah semangat kesabaran. Kalau kita benar-benar sabar dalam erti kata yang sebenarnya, sabar yang keimanan tadi Ada juga orang keliru tentang sabar ni pula Misalnya orang yang pergi mencuri, dia sabar saja tunggu tuan rumah tu keluar rumah untuk dia masuk mencuri ke rumah tu, pun sabar juga. Dia rasa dia bersabar, tapi sabar itu tidak masuk. Dia tak masuk book, dia tak masuk dalam kategori sabar yang disebut bighairi hisab tadi. Ataupun dia mungkin contohnya dia bersabar menunggu dia punya loteri ni menang dia punya nombor ekornya kan. Ni yang haram lah ni. Jadi bersabar atas perkara-perkara yang haram, itu tidak ada pahalanya, malah dia mendapat dosa pula kerana dia sudah melakukan sesuatu yang memang haram. Satu lagi perkara yang haram dalam konteks bersabar ini adalah apabila berlaku kemungkaran ke atas diri kita atau diri keluarga kita di hadapan kita, tetapi kita tidak melakukan apa-apa atas nama sabar. Misalnya orang datang ke rumah kita, kemudian dia hina agama kita, dia pijak-pijak Quran, misalnya dia ludahnya keluarga kita, ibu ayah kita buat tak tahu, kita kata tak apa, saya sabar kan. Jadi di situ hukum sabar, di situ hukumnya haram, malah dia wajib untuk dia marah ketika itu. Kalau sabar ni berkaitan dengan syahwat dan juga berkaitan dengan kemarahan. Tapi marah itu ada tempatnya yang kita tak boleh tahan. Ada masa kita kena keluarkan. Orang pergi berjihad misalnya, orang berjihad fisabilillah, itu dia wajib untuk mempamerkan, menzahirkan kemarahannya kerana dia nak mempertahankan agama dan nak melawan musuh-musuh Islam kan. Jadi ada masanya sabar itu tak boleh. Tetapi yang sabar yang dituntut dalam agama ini adalah sabar dalam keimanan, sabar dalam ketaatan. Dan puasa adalah sebahagian daripada amalan yang menggambarkan kesabaran dalam konteks ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tingkat-tingkat kesabaran itu lebih tinggi apabila dia berkaitan dengan hal-hal keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Imam Al-Ghazali rahimahullah juga bercakap bahawasanya manusia ini memang salah satu kecenderungannya ialah dia suka untuk membesarkan dirinya, kan? Sedangkan dia diperintahkan untuk merendahkan dirinya, kan? Kita diperintahkan untuk tunduk, untuk ta'abbud, untuk ubudiyah kepada Allah SWT, menjadi hamba. Tapi manusia cenderung untuk menjadikan dirinya seperti Tuhan. Sebab itu kata Imam Ghazali,
Kalau ada ruang dan peluang, kita akan lihat manusia itu dia akan berusaha untuk mengangkat dirinya. Seperti contoh yang diberikan ialah Fir'aun. Fir'aun sebab dia ada kuasa, dia ada kekayaan, dia ada orang-orang yang tunduk kepadanya, maka terserlahlah dia punya kecenderungan untuk membesarkan diri itu hingga dia memanggil dirinya sebagai Tuhan kan. Faqala ana rabbukumul a'la. Maka Fir'aun mengatakan bahawa akulah Tuhan yang Maha Agung. Itu merupakan kecenderungan yang boleh ditahan dan boleh disekat melalui sifat sabar. Dan sebab itu sifat sabar ni tinggi dia punya darjatnya. Lagi kita dapat tekan syahwat kita, lagi tinggi martabat dan darjat kita. Dan darjat yang paling tinggi dah pastilah darjat para nabi, para siddiqin, para awliya yang mereka kuat menahan syahwat dan juga hawa nafsu itu sehingga diri dan rohaninya itu tidak lekang daripada hanya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya itu tahap sabar yang paling tinggi. Dan ada beberapa kisah pendek saja sebelum kita berakhir ni, contoh-contoh kesabaran yang ditunjukkan oleh para ulama dan para sahabat juga. Ada seorang sahabat itu apabila kantung duitnya dicuri oleh pencuri, kan, dia dah simpan dulu, orang tak pakai wallet, tak pakai e-wallet macam kita sekarang ni kan, semua ada kantung duit emas ke duit apa semua disimpan di baju saja. Tapi tiba-tiba dia dapati duitnya itu dah hilang. Bila duitnya dah hilang, apa dia kata? Dia kata semoga orang yang mencuri duit aku itu diberkati. Bayangkan mana? Kerana apa? Kerana mungkin dia lebih memerlukan duit itu daripada aku. Wah, ini sabar level tinggi mana? Betul. Kita selalu kalau duit hilang macam-macam keluar daripada mulut kita ni dulu kan, marah lah. Kan? Ada satu lagi kisah itu, seorang sahabat juga diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya itu. Ni suami isteri mana? Dia dua-duanya sabarnya tinggi. Si suami itu sedang keluar pergi bekerja, tapi ibunya itu, isterinya itu duduk dengan anak kecil. Tiba-tiba anaknya itu sakit ke atau pada sebablah menyebabkan anak itu meninggal mana. Jadi si isteri itu pun redha dan sabar dengan itu, dia tutupkan anaknya itu, selimutkan dan letak dekat dalam bilik tu. Kemudian bila suaminya balik, suaminya tanya macam mana dengan anak kita. Si isteri itu mengatakan kat suaminya, alhamdulillah dia dirahmati Allah, dalam keadaan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian satu ketika isterinya tu bercakap kepada suaminya tentang jiran. Dia kata jiran kita itu tadi ada orang datang minta hutang kepada dia dan mereka nampak gelisah kerana orang mula minta hutang. Yang biasalah bila hutang ni, kena bayar hutang ni, orang akan jadi gelisah kan. Jadi kata isterinya itu sepatutnya kita kena redha bila orang minta hutang ni, sebab duit tu bukan duit kita, kita kena beri kepada dia. Suami dia kata betul tu. Jadi bila suami dia kata betul, jadi isteri tu kata balik kat suaminya, dia kata, wahai suamiku, Allah Ta'ala memberikan pinjam kepada kita anak kita. Dan sekarang ni Allah Ta'ala nak minta balik hutangnya atau pinjamannya itu dengan Allah Ta'ala mengambil nyawa anak kita. Dengan kata lain, dia nak ceritakan anaknya baru meninggal. Dan suaminya itu juga sabarnya tinggi. Dia kata semoga dia dirahmati. Maknanya dia tak adalah nak mengamuk dekat isteri dia, kenapa tak bagi tahu apa semua kan. Jadi ini bentuk-bentuk contoh lah. Sebab kisah itu dibawa kepada Nabi. Dan Nabi memuji sikap kedua-dua sahabat dan isterinya itu atas redha dan sabarnya yang tinggi. Tapi sabar-sabar begini, level jenis mana dia hanya kuat dan ada keimanan kepada Allah SWT, dan ada ilmu tentang tauhid, tentang bahawa segala-galanya dipinjam kepada Allah Ta'ala. Dan kalau apa-apa hilang daripada diri kita, kita kata itu Allah Ta'ala punya, dan Allah Ta'ala nak mengambil balik apa yang ada. Termasuklah benda yang paling kita sayangi, seperti adik keluarga, anak-anak kita dan lain-lain lagi. Jadi itu mungkin beberapa contoh yang menunjukkan tingkat-tingkat sabar yang tinggi lah dalam kalangan orang-orang yang beriman dan juga
kalangan para sahabat dan lain-lain. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas bincangan untuk petang ini, dan doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir, silakan. Ya, hari ini kita cuba nak bercakap tentang sifat sabar, tapi kita kaitkan dengan Ramadan dan juga puasa yang kita lakukan. Kerana puasa itu merupakan cerminan sifat sabar yang tinggi, dan sebab itulah Allah Ta'ala mengatakan bahawa innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan ajrahum, dia punya ganjaran-ganjarannya itu tanpa ada batas. Dan puasa juga begitu, dengan syarat kita melakukannya dengan penuh kesabaran, kita lakukan dengan penuh keimanan dan dengan penuh kefahaman kita tentang kepentingan puasa dan juga matlamat akhir puasa itu, iaitu untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah yang kita harapkan di bulan mulia ini, insya-Allah. Semoga puasa ini meningkatkan lagi kesabaran kita. Sabar yang doktor sebutkan tadi, memang sabar tinggi sungguhlah, masya-Allah, alhamdulillah. Dan untuk waktu ini kita berterima kasih banyak-banyak kepada Dr. Farid atas pertemuan untuk petang ini. Insya-Allah kita akan jumpa lagi doktor di musim akan datang, insya-Allah. Dan selamat berbuka puasa doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada para pendengar dan untuk anda tu setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Di era digital ini, kita perlu memiliki ilmu mengenai keselamatan cyber. Maka sebagai warga digital, kita harus fasih digital, iaitu bertingkah laku positif, beretika, berintegriti dan bertanggungjawab ke atas apa yang dilakukan di dalam talian. Menilai sesuatu informasi yang diterima dengan bijak sebelum berkongsi agar tindakan tersebut tidak memudaratkan. Jadilah warga digital yang berhemah demi kesejahteraan bersama. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Saya Datuk Colonel Mustafa bin Ahmad, Naib Presiden Kanan Cyber Security Malaysia, bersama-sama ke arah kesejahteraan cyber. Assalamualaikum, saya Haji Ikram Husin ucapkan selamat menyambut Ramadan pada seluruh para pendengar IKIM, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling bermakna dalam kehidupan kita. Pastikan kita bina silaturahim penuh kesungguhan dalam melalui detik-detik Ramadan ini, dan teruskan bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Mana nak cari barang kemas 916? Siti Percuma. Ada ke rekaan terkini serta kos upah percuma? Siti Percuma. Apa ni? Siti Percuma, Siti Percuma, Siti Percuma ni. Siti Jewels lah dengan kos upah percuma. Terbaru, Siti Jewels ada kedai terbesar di Meru Ipoh. Siti Jewels ni King Jewellery of Ipoh tau. Jom serbu Siti Jewels Wang Semaju, Seksyen 7 Shah Alam, Ceras Selatan dan Meru Ipoh. Apalagi kau cari, semuanya di sini. Semuanya ada di Siti Jewel. Ramadan tajalla wa batasama. Ramadan zamanul hasanat.
inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikut. Berita dalam negeri ini dibawakan khas oleh Siti Khadijah. Dapatkan produk Siti Khadijah hari ini. Selesa luaran, tenang dalaman. Kunjungi butik SK atau layari sitikhadijah.com. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Masina Alias dalam Berita IKIM. Rang undang-undang kesalahan-kesalahan